Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran kepada kembali kita bersiaran dalam perkongsian kita pada malam ini, kisah maknanya kita bersiaran mengenai kisah cinta. So jadi maknanya sambil-sambil kita tunggu kembali Coach Fazli ataupun Ustaz Fazli kita masuk kembali. Jadi cuba boleh cek gambar saya dah okey belum? Boleh cek gambar saya, suara okey ke? Boleh tolong cek. Boleh tolong cek. Okey. Okey. Alright. Okey. Okay, masih kabur dah okey dah? Masih kabur atau okey dah? Okey, kita tunggu sambil-sambil. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Allah, Dah alhamdulillah. okey tak kali ni? Dah okey. Dia better sikit lah better better daripada sikit. tadi. Okey. Okey. Okey, so kita sambung. Tadi sampai mana kita? Kita dah Uh, apa nama? uh, Mana tadi pasal ni pasal sexual grooming, mak hitam tadi. Okey. Yang Ustaz sebut pasal mak hitam tadi. So jadi maknanya memang kadang-kadang ada orang terperangkap dengan benda-benda dengan cinta ni, so akhirnya menjadi keledai dadah dan sebagainya, Ya, kan. betul. Ini yang kita mau memahami dan cuba mau ada kematangan untuk tidak terjerumus pada demikian tu, kan. Saya kan Coach Fazli ada satu orang sahabat yang dia kahwin dengan orang luar, bang. Maknanya orang luar, orang Cina, negeri Cina. Orang Cina negeri Cina yang dia kahwin baru saja Islam ke orang tu. Dia Islam itu, dan dia kahwin di negeri Cina, dia banyak kerja di Guangzhou, jadi dia kahwin di sana, kan. Okey, jadi apabila berada di sana tu, dia nak ajar isterinya ni untuk maknanya praktis Islam. So, satu hari dia ajak isteri dia untuk tutup aurat. Okey. Isteri kata pada dia, kenapa nak pakai baju labu-labu apa semua? Tengah musim panas apa semua. Kan? Apa yang dia kata? Sebab saya suka dan saya sayang awak kalau awak pakai macam ini. Dan akhirnya isteri dia pakai tutup aurat. Bermula merubah tu dengan rasa cinta. Sebab tu macam mana Sahabat Aziz sebut tadi, ada kadang-kadang dengan cinta tu menjadikan orang yang jadi lebih baik. Dari yang dengan cinta menjadikan orang yang lebih teruk lagi, kan. Dan sebagainya. Betul. So jadi pengalaman Ustaz Fazli, kenapa orang boleh dengan cinta tu jadi dia makin jauh lah daripada ajaran Islam dan sebagainya. Boleh kongsikan tak? Dia sebab mungkin dia konsep dia emosi ni Ustaz adalah manusia dia ada keperluan emosi dia. Manusia ni ada keperluan emosi, kan. Setiap orang ada keperluan emosi. Saya bagi contoh, kalau kita sebagai suami, sebagai isteri, kalau kita tak dapat keperluan emosi daripada pasangan, biasanya kita akan tercari-cari di luar. Kan. So sama juga anak-anak, dia kalau tak dapat keperluan emosi daripada mak ayah, jadi dia akan tercari-cari di luar dan mencari jawapan. So saya suka ambil satu Dr. Harley William, dia kata dia konsepkan cinta ni sebagai sebab tu saya buat sekarang ni #account cinta. Dia kata setiap kita ni macam bank, kan, kemudian pasangan kita, contoh nama dia Fatin, contoh dia ada account dalam hati kita, dalam bank kita. So apa saja benda yang dia buat baik, dia akan menambah nilai, dia macam seolah mendeposit duit masuk dalam account cinta. Jadi setiap orang ada setiap orang dia ada account dalam hati kita lah. Istilah dia macam tu. Dia suka guna ni, saya kata bagus juga bila guna istilah macam ni, nampak macam senang, kan. Satu analogi yang mudah difahami. Satu analogi yang jadi apa saja tindakan pasangan kita, sama ada dia menambah nilai deposit duit masuk, deposit nilai cinta masuk, ataupun dia withdrawal tindakan dia. Kalau kita suka tindakan tersebut, dia akan menambah nilai cinta. Maknanya orang, contoh isteri kita, kadang-kadang ustaz balik rumah nanti, ustaz kat rumah, kan, sudahlah dia kata, bang, mai sayang urutkan. Ustaz suka benda tu, kan. So dia akan menambah akaun Zap. Ataupun tiba-tiba dia kata, abang ustaz kata, yang buatkan air, awak buat sendirilah.
kan peminat ramai dekat Instagram tu lah contoh kan. So bila kita tak suka, dia akan menolak nilai tersebut. Okay. So kita ni hidup dengan berapa nilai yang ada dalam akaun kita. Berapa nilai akaun. So cuma dia ada satu batas. Yang pertama disebut zero defisit lah, maknanya kosong, nilai kosong. Sesiapa yang menambah kita yang boleh tambah nilai melebihi kosong. Kita boleh suka kepada sesiapa saja. Tetapi untuk cinta, dia ada satu lagi nilai khusus yang kita letakkan dan hanya kita yang tahu. Jadi bila lebih je nilai itu, maka kita akan cintakan orang tersebut. Dan ini berlaku masalah di luar sana apabila orang lain berjaya menambah nilai lebih daripada nilai cinta yang sepatutnya tadi. So maka dia akan jatuh cinta kepada orang lain. So ini tentang emosi cinta lah. Maknanya sebab tu hari ni benda ni boleh digunakan sebagai senjata. Maknanya kalau orang tu layan kita baik, hargai kita baik, hormat kita, belai kita dari sudut emosi, memang sesiapa pun akan mudah teralih arah. Disebabkan apa? Akaun cintanya telah dipenuhi oleh orang lain. So hari ni saya rasa kalau kita cerita pasal kepulan emosi tadi, maknanya sesiapa yang contoh suami isteri lah, saya rasa benda ni yang perlu ditambah nilainya, kan? Jangan sampai orang lain pula yang menambah nilai akaun terhadap pasangan kita. Kalau kita sendiri lain. Dan ini juga senjata yang digunakan oleh mak-mak hitam. Maknanya love scam tadi sebenarnya dia mencari orang yang mungkin sebenarnya tengah kosong nilai akaun cintanya. Kepulan emosinya kosong. So diberikan belayan-belayan. Kadang-kadang benda yang simple je Ustaz. Kadang-kadang dia mulakan dengan apa tau? Hai awak, apa khabar? Dah makan belum? Simple. Everyday hantar. Dah makan belum? Tengah buat apa? Nampak simple tapi very impactful. Sebab tu kalau kita tengok, kenapa saya bagi contoh, saya suka bagi contoh kepulan emosi ni. Pernah tengok tak mak rempit? Muka, ya Allah. Kalau yang apa, kalau awet tu apa? Cikaro, cekedis. Apa nama? Cencaru. yang awet tu Ustaz, kalau kita tengok kan, ya Allah, cantik, lawa, putih, tinggi, macam pelakon lah, pelakon sinetron yang zoom banyak kali tu kan. Kan? Memang lawan. Tapi cuba tengok yang lelaki. Allah, kalau berdiri sebelah tayar lori pun tak boleh nak beza antara lori ke tayar korang mana satu. Tapi kan, dia persoalan dia kenapa orang yang cantik macam tu boleh tertarik dengan lelaki yang kalau kita tak ada segi rupa, tak ada rupa. Macam mak hitam tadi lah kan. Mak hitam kot. Maksudnya, maaf lah bukan nak hina, tapi nak ceritanya, taste Melayu saya rasa ramai lagi orang yang lebih handsome, orang Melayu lebih handsome di Malaysia ni kan. Kalau ustaz pun, ya Allah, tengok muka ustaz pun rasa macam boleh lagi kan. Nak ceritanya, kenapa tertarik? Sebab salah satunya adalah apabila keperluan emosinya dipenuhi, akaun cintanya sentiasa diisi. Bila dah ada cinta, dah ada trust, boleh dimanipulasi anytime, anywhere, any place. Itu saya rasa kalau nak cakap pasal soal cinta saja pun sebenarnya ini sebenarnya antara yang kita perlu urus lah. Yang perlu kita sedar dan kuasai lah. Mungkin kalau Ustaz nak tambah lah. Ada orang kadang-kadang dia memang tersilau dengan kata-kata, ada orang tersilau dengan maknanya penampilan, ada orang tersilau dengan mungkin pangkat. Itu yang kadang-kadang maknanya ada orang Ustaz Fazli, saya pernah jumpa satu orang, dia suka orang yang memang jenis yang memang maknanya pada dia lagi kasar itulah lagi lelaki sebenar. Saya pernah jumpa orang macam ini. Maksudnya jadi dia pernah dikenalkan oleh keluarga dengan orang yang baik. Maknanya takrifan baik tu maksudnya ya lembut, maknanya ahli surau. Dia kata tak best lah. Tak feel. Yang maknanya last man standing lah. Ada macam tu. Jadi akhirnya bila kadang-kadang saya mengendalikan kes macam ni, saya kata orang ni dia tak sama. Tak sama, betul. Manusia ni tak sama. Sebab tu kadang-kadang kita mengukur orang tu dengan satu kali ukuran yang sama. Berarti yang kadang-kadang kita rasa macam okey, kau nak lelaki baik adalah orang ahli masjid. Tak semua orang memandang ahli masjid tu orang baik. Betul. Ahli masjid tu adalah benda yang melembut hati dia. Ada orang yang memang ada orang suka yang memang brutal lah, ada orang macam itu. Kan? Saya tertarik bila Ustaz sebut macam tu sebab Dr. William Harley dia kategorikan antara kebiasaan lah, pengalaman dia kata 10 keperluan emosi
sebenarnya ini yang akan menambah nilai akaun cinta. Dia suka macam ni. Antara yang saya boleh sebutkan di sini ada 10 lah. Antara yang pertama biasa yang kita tengok adalah pasal kasih sayang lah. Dia suka orang romantis, suka yang bila suami tu boleh cakap, awak nampak cantik ni. Awak tahu tak, saya tak pernah menyesal pilih awak kan. Jadi sebenarnya awak telah melengkapi hidup saya. Dia suka kata-kata yang macam tu sebab apa? Dia adalah orang yang memang keperluan dia menambah cinta dengan kasih sayang. Tapi ada orang yang kedua dengan ini antara yang kedua lah adalah dengan keperluan seksual. Maknanya bila dia dapat memenuhi keperluan seksual pasangan, dia akan rasa bertambah cinta sebab dia tidak melihat seksual sebagai keperluan fisiologi semata-mata tetapi adalah ekspresi cinta. Ada yang macam tu. Yang ketiga pula ada yang suka tentang perbualan mesra. Boleh berbual, boleh sembang, kan. Maknanya dia suka sembang. Kalau pasangan dia sembang dengan dia, itu je sebenarnya yang boleh menambah akaun cinta tadi. Ada pula yang jenis suka teman rekreasi. Yang jenis suka panjat gunung sama-sama, kan. Kena pula sebelum kahwin memang panjat gunung sama-sama, tapi bila lepas kahwin suami kata dah penat lah, dah perut pun dah ke depan kan, kaki pun tak larat nak angkat kan, awak pergilah. Dia pergi seorang naik gunung. Dulu Ustaz Fazli, dulu suami seat pad, sekarang one pad. Kalau one pad besar pula tu. Dia panggil apa Ustaz? One round pad. One round pad. Jadi bila dia naik gunung, tapi sebab tu saya nak kena belajar dengan Ustaz juga. Saya nak jadi instructor jugalah Ustaz. Nak dapat fitness balik tak boleh. Saya pun terasa juga. Okay. So bila kita sebut pasal dia naik gunung tadi, jadi dia ada orang dikatakan dia ada teman yang naik gunung bersama-sama dengan dia. Yang teman naik gunung bersama-sama dengan dia kan. So ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya kerana kemungkinan kalau dia jenis keperluan emosinya adalah teman rekreasi tadi, dia mungkin boleh terjatuh hati dengan orang yang sama-sama naik gunung dengan dia. Sebab bila orang naik sama-sama gunung dengan dia, dia suka macam tu. Kebersamaan dengan dalam bidang rekreasi yang sama. Itu bahayalah, kemungkinan mungkin ada boleh terjatuh cinta kalau suami pula tak ambil berat dan sebagainya, tak kurang pula layanan di rumah kan. Okey. Kemudian ada orang yang suka dari sudut keterbukaan dan kejujuran. Kejujuran dan keterbukaan. Bila suami boleh jujur, bila isteri boleh jujur, kan, bila pasangan dia boleh jujur, ini akan menambah cinta dia. Menambah keseronokan dia, menambah nilai akaun cinta dia kan. Yalah, bukan senang nak jujur kan Ustaz. Nak terbuka kan. Tapi dia kata sebenarnya tapi kan I banyak buat dosa dulu. Tapi kadang-kadang semua perempuan suka suami jujur. Semua tak, saya rasa maknanya kita nak suami kita, pasangan kita jujur. Tapi soalannya adakah kita bersedia untuk dia bercakap jujur semuanya? dan adakah selamat untuk terbuka dan jujur? Okey, bersedia ke? Okey, sama kita gurau tadi, sama. Sebab semalam saya berbincang dengan Prof Dr. Makno Mamat kan. Dan kita sebenarnya cerita pasal keterbukaan kejujuran ni sebenarnya tidak semua lelaki suka terbuka dan jujur sebab ada benda-benda tertentu, bukan kerana nak curang pun tak, tapi dia takut benda-benda yang dia sebut ni akan menyebabkan sakit hati pada pasangan, dia akan terasa hati dan sebagainya. Jadi sebenarnya kadang-kadang dia nak melindungi pasangan itu dengan mungkin sedikit berahsia, ada rahsia-rahsia tertentu tak nak cerita. Kalau ceritakan nanti panjang cerita pula. Jadi dia bagi contoh semalam lah, orang perempuan dia punya soal siasat kalah forensik pakar forensik kalau dia soal siasat. dia tanya soalan nombor 1 Ustaz. Soalan nombor 1 dia tanya, nombor 2, nombor 3, nombor 10, nombor 11 tu sebenarnya nak check nombor 1 tu betul ke tak. Maknanya tanya soalan nombor 11 tu nak check betul ke nombor 1 tadi ni, konsisten ke tak. Kaunselor pun kalah nak semak ketulinan, kaunselor pun kalah ni. Okey, so berbalik cerita tadi, dia seterusnya ada yang suka pada tarikan fizikal. Bila suami handsome, bila isteri dia cantik lawa, dia bertambah sayang.
kan, bila isteri dia melawar. Jadi maksudnya itulah isu macam one round pack tadi lah. Maknanya kalau dulu mungkin masa awal kahwin six packs, tapi lepas dah kahwin tinggal one round packs, itu sebenarnya mungkin menjejaskan dia punya perasaan kan, tak seperti dulu kan. Itu yang asyik kalau duduk temenung tu tengok gambar lama kan, gambar lama, gambar sebelum kahwin kan. Sebab yang menambah selera yang tu tengok depan mata sekarang tak selera dah kan. Jadi nak cerita tarikan fizikal tu lah. Jadi ada orang suka dengan tarikan fizikal. Kemudian maknanya antara ke-10 ni ustaz, dia tak semestinya satu je. Dia ada orang 5 benda ni yang dia suka. Ada orang 6. Dan ikut kalian William tadi, dia kata kebanyakan bila dia tengok berbeza antara lelaki dan perempuan. Kalau kita kata pilih 5 lelaki pilih 5, perempuan pilih 5, biasanya akan bertentangan. Kebiasaannya lah. Okey, saya sambung sikit lagi. Dia ada yang seterusnya adalah financial support. Financial support. Ada orang dia suka dengan financial support. Maknanya bila dia rasa security, dia suka. Dia tambah cinta perasaan dia. Bila suami ada financial support, ada pasangan dia ada financial support, menyebabkan dia terjaga, terikat, rasa cinta tu semakin bertambah. Kan? Jadi ini pun penting juga. Maknanya saya rasa yalah, nak hidup semata-mata atas dasar cinta pun, dia semata-mata cinta, benda lain tak kisah, susah juga. Sebab dia juga memerlukan keperluan hidup kan. Kalau kita tengok dari segi keperluan asas apa tu yang 3 tu, saya lupa nama dia. Teori Maslow lah. Maslow. Hierarki keperluan Maslow. Okey. Lepas tu sokongan domestik ni, sokongan dalaman lah. Kadang-kadang ada orang suka, macam contoh suami dia suka bila isteri dia kemas rumah, basuh pinggan kat dapur apa semua. Dia rasa seronok yang itu. Dia rasa sangat sayang. Dan sama juga kadang-kadang ada perempuan dia suka suami dia macam tu. Bila suami dia buat macam tu, bertambah cinta dia. Bertambah kasih sayang, bertambah erat kan, bertambah akaun cinta dia. So yang seterusnya, yang ke-9 adalah pendidikan keluarga. Contoh bila ada suami yang ajar anak-anak mengaji, jadi isteri ni ya Allah berbunga-bunga hati, pasangan berbunga-bunga hati kan, ambil berat tentang kerja sekolah dan sebagainya. Sama juga suami pun bila isteri buat macam tu, dia juga menambah cinta. Dan yang terakhir adalah kekaguman terhadap pasangan lah. Jadi apa yang mungkin yang menyebabkan dia kagum dengan pasangan dia dulu, adakah benda tu masih ada? So benda tu masih ada, menyebabkan dia akan terus kagum lah. So itu 10 area yang biasa sangat dalam sesi untuk ditengok keperluan masing-masing. So cerita tentang bagaimana nak faham pasangan adalah dengan mengetahui apa keperluan dia dan kita penuhkan. So sama juga begitu sebaliknya lah. Ini saya kongsi yang oleh Dr. Harvey William ni. Itu yang disebut oleh macam Ghazali dan sebagainya, apa yang disebut sebagai qurratu ain ataupun soft spot pasangan ni. Sebab soft spot pasangan. Setiap orang ni dia ada soft spot dia. Maknanya apa benda yang melunak atau melembutkan hati dia, dan orang tak sama kadang-kadang ada orang yang tertarik dengan benda ni, belum tentu dia tertarik pada benda yang sama kan. Sebab orang tak sama. Itu yang menariknya Allah SWT ciptakan manusia. Dan Allah sebut dalam Quran kan macam mana Allah ciptakan manusia lelaki dan perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Maksudnya kalau itu yang kita mengenal pasangan tak boleh berpenghujung. Pada kena kenal sampailah Abang Jamil tu tak boleh berhenti mengenal sampailah Abang Jamil tu. Jadi sebab kadang-kadang ada yang maknanya dia rasa dia dah kenal lah pasangan dia, tapi sebenarnya apabila makin berlalu rumah tangga makin rasa dia tak kenal. Padahal bukan suami itu berubah. Itulah asal memang ada dalam diri suami, cuma belum keluar lagi. Waktu tu. Berjaya dia lindung, berapa lama lindung tu kan. Ya, betul. Allah kan. Dan sama betul sekarang ada satu lagi benda yang bagus untuk kita kongsikan adalah manusia ni dia ada 2 saat yang penting bagi hidup dia. Yang pertamanya iaitu dalam sekitar daripada lahir sampai umur 18. Jadi itu waktu tu ketika mak ayah yang akan membentuk dia macam mana nak diwarnai berdasarkan hadis kan. Kita lahir mak ayah yang bentukkan, maknanya seperti kain putih kan. Kemudian mungkin kita cakap maknanya tak adil, macam kenapa mak ayah nak membentuk kita kan. Tapi kalau mak ayah tu tak bentuk cara yang bagus, macam mana? Allah bagi kita satu saat lagi
dipanggil satu saat dipanggil sebagai midlife transition, midlife celebration ataupun midlife crisis kan orang panggil kan. Midlife crisis ni dia sekitar umur 40 tahun. Mungkin sebelum daripada itu, mungkin lepas daripada itu. Maknanya kita mula explore benda tak biasa dalam hidup kita. Dulu maknanya kaki masjid. Ni dah start explore macam naik motor. Uish, best ni, beli motor besar. Macam best ni. Dia start explore. Jadi ketika kita explore, akhirnya kita kata, ini diri aku, ini lagi best ni. Ada juga bila orang explore benda baru, maka dia kata, ini bukan dunia aku. Ini bukan dunia aku. Ini Allah SWT bagi semua kita peluang. Jadi bukan mak ayah kita saja yang bentuk kita. Kita disebut sebagai midlife, midlife transition, midlife celebration, midlife crisis, apa pun lah orang namakan. So maksudnya lebih kurang 40. Ada mungkin orang mula awal daripada itu, mungkin ada orang yang lewat daripada itu. Dan ada kadang-kadang orang 2-3 kali berlaku midlife transition. Dan dalam bahasa Arab, midlife transition ni, ini yang kita panggil sebagai hijrah. Hijrah. So maksudnya hijrah. Itu maksudnya kita makan dalam satu masa kita berhijrah. Kita explore benda yang tak biasa. Itu yang ada orang pergi belajar pasal enjin kan, pergi belajar pasal pasang enjin tu kan. Pergi belajar pasal benda-benda pasal enjin lah apa semua. Mengeksplor ini tu. Okey. Betul. Tak pernah terfikir Ustaz. Ya. Saya lalui sebenarnya kalau cakap pasal hidup kan. Saya ada dua saya rasa beberapa keputusan besar dalam hidup saya buat lah. Yang pertama saya buat keputusan besar dalam hidup pasal bila saya bekerja dengan UPM. Saya bekerja UPM, masa habis degree tu saya terus bekerja. So saya dapat beasiswa, dapat sambung belajar, jadi tutor, ikat kontrak dan sepatutnya sambung belajar luar negara lah kan. Dan tengah-tengah saya sambung tu saya berhenti. Saya berhenti belajar. Sebab masa tu saya nak fokus kepada UNIC masa tu. UNIC ada beberapa ahli keluar. Jadi saya kata tak boleh, saya kena bangun, saya kena jaga juga UNIC masa tu lah. Sebab dan saya sanggup pecah kontrak Ustaz. Saya pecah kontrak, saya kena bayar balik ke UPM ni 100,000. Kena bayar balik. Masya-Allah. Walaupun tak ada duit Ustaz, tak apa, langgar lah. Ni saya rasa transition yang saya lalui juga lah. Kemudian yang kedua, keputusan besar saya buat apabila saya nak berhenti daripada UNIC. Tahun 2000, hujung 2014, 2015 lah, awal 2015 kan. Sebab orang kata rugilah berhenti, sayang kan, popular apa semua. Tapi sebab kita ada benda yang kita nak kejar kan. Jadi kadang-kadang saya rasa saya boleh buat benda, saya rasa saya mampu lakukan, bahkan saya rasa saya tak menyesal kan. Itu yang sebenarnya saya nak fokus balik, nak bina balik brand sebagai motivator dan juga trainer dan juga counselor lah kan. Lepas tu saya buat bisnes, naik turun jatuh, kena tipu apa semua kan. So bila Ustaz sebut ni, saya kata maknanya betul lah apa yang Ustaz sebut, cuma mungkin umur saya tak sampai 40 lagi, tapi transition yang banyak saya lalui ni ada benda tak kena lah, benda ni macam tak betul, tapi dah try buat, cuba juga kan, belajar juga kan, langgar delay juga, tapi rasa macam tak kena. So bila dah terjatuh baru macam okey. Itulah. So saya rasa apa yang Ustaz sebut tu memang benda yang kita lalui, proses pembelajaran yang harganya kadang-kadang sangat mahal lah harganya kan. Tapi saya tak adalah sampai nak pasang enjin tu, tak fikir nak pasang enjin apa semua. Saya penonton pun kita tanya kan, dia kata kenapa ni Cik Fazli asyik sebut pasang enjin, sebab saya kata Ustaz Abdullah, Ustaz Amin sendiri pernah cerita yang dia pergi belajar pasang enjin tu. Berapa lama Ustaz pergi dekat Thailand tu? Saya sekali pergi, seminggu, 2 minggu, maknanya, dan beberapa kali pergi. Maksudnya saya nak belajar pasal, maknanya explore kan, engine kan. Kita boleh nak belajar pasal engine tu dan maknanya sebab bukan kebiasaan kita, tapi alhamdulillah akhirnya lulus juga, walaupun start petang akan terkangkang benda lah aku buat dia doh. Itu exploration diri dan itu menariknya kehidupan bila sebenarnya kita start mula explore benda tak biasa dalam hidup kita. Sebab itu ketika kita explore, yang penting peranan kawan-kawan yang bagus sangat penting, guru yang bagus, yang pesan pada kita. Sebab ramai hari ni Ustaz Fazli dan kepada semua, orang explore lalu dia tersesat dalam diri dia. Dia explore tu dia tersesat dalam diri. Itu
Itu yang bahaya tu. Maknanya tersesat dekat luar, kita boleh nampak orang ni sesat jalan kan. Tersesat dalam diri, dia terkebil seorang kan. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Terkebil seorang. Tak ada siapa yang perasan, tak ada siapa yang Itu tahu. benar mana kan. Itu je yang tahu. Tapi saya menarik sebab bila kita bercakap pasal eksplorasi diri, pasal emosi Ustaz kan. Dia saya suka sebab baru ni saya ada bincang dengan Dr. Putri Afzan Maria dengan juga Ustaz Esfadiah kan pasal parenting kan. Rupanya apa yang kita anak-anak ni dia akan model dan juga belajar tentang pengurusan emosi daripada parent sekeliling parent, model akan apa yang parent buat kan. Sebab tu macam contoh kan, nak belajar tentang emosi marah, pengurusan emosi marah ni, seseorang tu dia akan belajar daripada zaman dia kecil macam mana bila dia marah apa respon mak ayah. Kadang-kadang anak-anak tantrum kan, kadang-kadang budak marah, budak tantrum mengamuk, kita pun, oi kau ingat, oh kau kecil semua orang sayang, kau boleh buat apa kau suka kan, kena jerit diam budak tu. So budak tu belajar sebenarnya adalah bagaimana cara, patutnya bila aku marah, ini aku kena buat. Sebab ayahku bila aku marah aku balik. Jadi maknanya sekarang kalau siapa marah aku marah dia balik. Dia belajar kan. So lepas tu pula yang saya menarik tu bila Ustaz sebut tadi mid-life transition tadi. Bila kita tengok perkembangan otak, rupanya perkembangan otak ni yang paling besar 90% ni ada di peringkat awal-awal kanak-kanak ni sehingga dia berterusan lah. Dan otak berfikir di depan prefrontal cortex ni dia berkembang dan matang pada umur 20-an. Baru berkembang. Baru sempurna perkembangan dia. Maknanya sebab itu pengaruh emosi sangat besar lah berbanding kalau kita cerita balik tentang pengaruh emosi kan. So pengaruh emosi ni yang kita belajar tentang ketahanan emosi kan. Macam ustaz boleh buat benda tu sebab ustaz mempunyai resilient, emotional resilient yang tinggi, ketahanan emosi yang tinggi. Kan? Saya rasa saya bukan, maknanya saya berdasarkan saya perhatian diri saya, kenapa saya boleh buat benda yang saya rasa kau ni dah gila, dah kerja bagus, dah ada gaji, dah sambung dah ada kontrak bekerja kan, tiba-tiba berhenti, pecah kontrak, bayar balik. So orang yang tak ada ketahanan emosi tak sanggup buat benda tu, tapi saya rasa saya sanggup, saya lalu je lah. Cuma yang penting saya rasa yang kita kena sentiasa menguatkan emosi kita ni adalah mak ayah lah. Bila kita minta doa selalu kan. So saya nampak hari ni orang yang ke depan ni adalah orang yang mereka yang mempunyai ketahanan emosi yang tinggi. Salah seorang saya nak sebut Ustaz, ada seorang maaf saya sebutlah pondan kat Malaysia ni seorang, ada seorang yang popular ni, saya tak nak sebut nama lah. Kan? Okay. Bayangkan dia ni, saya kata dia ni, sebab tu saya pernah tulis artikel, saya kata dia ni memang ketahanan emosi dia luar biasa. Bayangkan yang tegur dia, siapa Ustaz yang tegur dia? Nurtizen dah tegur. Netizen pun dah troll. Kan? Kemudian menteri tegur tak jalan kan, mufti tegur pun tak jalan. Saya kata ya Allah, I cannot brain. Maknanya dia punya tahan emosi dia tu ya Allah luar biasa. Itu yang boleh buat benda-benda macam tu Allah Akbar. Okey. Jadi saya bincang dengan Ustaz Aslin Bollywood ya. So Ustaz Aslin Bollywood ni dia pernah sakit dan memang Ustaz Aslin sakit lama dan saya kongsikan emosi tau ketika sakit. Jadi saya tanya ada perbualan kami semalam mungkin Nurtizen kita pun ada ikut juga. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini, okey, saya kata Ustaz sakit Ustaz, dia kata memang bisikan-bisikan syaitan tu datang. Saya kata apa contoh bisikan syaitan datang? Dia kata memang syaitan akan bisik, kau ustaz kok ngajak ke sana kemari, Tuhan tak sayang kau. Maknanya memang benda tu normal dan bisikan tu ada. Tapi apa yang dibuat dipraktikalkan adalah dengan sentiasa berdoa dan bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyimpulkan bahawa agama ni dia membentuk bahasa dalaman yang sangat bagus. Kan, maknanya bahasa dalaman yang kuat agama. Dia orang kalau ada bahasa dalaman yang kuat, dia akan mempunyai kekuatan jiwa, dia akan mempunyai kekuatan emosi. So maksudnya kita perlu kuatkan kekuatan dalaman kita ni supaya supaya kita dapat menempuh cabaran hidup kita dengan dengan lebih baik lagi. Line kita dah tak apa-apa clear. Muka jadi kotak-kotak lain tak clear kata Nurtizen kita. Okey.
Muka dah kotak-kotak. Ah, Ustaz, kalau kita belajar dengan kuliah di surau di masjid, mata mengantuk kan. Ini kita punya telefon mengantuk banyak telefon kita mengantuk. Telefon dah mengantuk ni. Ni telefon mengantuk ni, lain mengantuk. Saya rasa Tapi Ustaz, bila Ustaz sebut pasal Ustaz Aslin tadi, saya rasa sangat menarik sebab saya baca banyak juga buku, dan bila saya rasa antara bila cerita tentang emosi ni, antara konsep yang menarik kita cerita pasal emosi adalah tentang belon emosi. Sebab emosi manusia ni macam belon, Ustaz. Kalau emosi yang negatif kita rasai, kita stres, kita serabut, kita down, kita tiup belon tu. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Jadi belon yang akan makin lama makin besar. Jadi bila yang berbahaya ni apabila belon ni meletup. Bila belon ni meletup, maka berlakulah mengamuk, bunuh diri dan sebagainya. Sebab pada masa tu dia dah tak rasional. Letupan emosi dah berlaku kan, belon meletup. Jadi sebab kita pun, saya bagi contoh, kalau contohlah kebiasaan kita kan, kalau kita tengah stres, tengah serabut kan, ada masalah, kita tiup belon makin besar. Jadi bila belon tu makin besar, kita jadi makin sensitif. Mudah terasa hati, kan? Rasa nak mengasingkan diri, macam ni lah. Dan biasanya bila kita ada masalah, kebiasaannya adalah kita so nak mengelak dan belon ni daripada meletup ni macam mana? Kita lepaskan angin dia. So lepaskan angin dia ni, Ustaz, rupanya inilah cara kita self defense mechanism kita untuk selamatkan diri kita. Sebab bila emosi besar ni kita rasa sakit. So perasan tak kita bila ada masalah, kita ada kecenderungan nak bercerita. Kan? Kita ada kecenderungan nak bercerita, nak pergi, dan kita biasa akan cari orang yang kita percaya, orang yang kita sayang untuk kita bercerita kan. Jadi jaranglah kita bila ada masalah ni, kita pergi kedai burger, bang burger RM2 kan, bang ada masa tak nak cerita masalah sikit. Biasanya tak ada kan. Biasa kita akan cerita pada orang yang kita percaya. So itu dah sebenarnya bercerita ni apa, dia sebenarnya melepaskan angin supaya belon tu akan kecil balik. So bila bercerita dia akan rasa lega, rasa tenang, rasa relax balik. Okay. Sebab tu sebut release relaxation, konsep dia macam tu lah. Dan ada orang cerita pada orang yang percaya. Tapi saya yakin ramai juga di luar sana, Ustaz, yang tak ada orang yang sebegini. Orang yang dia boleh percaya, orang yang boleh simpan rahsia, orang yang boleh berkongsi suka dan duka kan. Kadang-kadang ada pasangan, dia boleh cerita pada pasangan. Ada orang dia tak boleh. Sebab kalau dia cerita, pasangan tak faham. Bila cerita, pasangan duk hukum dia balik. Jadi dia tak bercerita. Akhirnya cerita pada orang luar. Itu mana cerita orang pertama. Yang kedua, ada orang dia suka bercerita pada orang yang langsung dia tak kenal. Kan? Tengah pergi hospital nak check ada COVID-19 ke tidak kan. Tiba-tiba nampak makcik cleaner sapu sampah. Berbual dengan makcik. Tengah-tengah berbual, cerita masalah. Kan? Kenapa dia selesa bercerita? Sebab dia rasa bila dia bercerita, makcik tu pun tak kenal siapa dia, tak kenal siapa ahli keluarga dia, tak kenal siapa connection dia, networking dia. So sama juga dia pun bercerita sebab dia tahu dia tak kenal siapa makcik tu. Dia selesa. Yang ketiga, ada orang suka jumpa kaunselor. Sebab apa? Kaunselor dia ada etika kerahsiaan, suka jaga rahsia, mana bercerita dia akan bantu. Mereka yang pakar lah, mana rujuk pada pakar. Sebab tu saya yakin ramai orang cerita masalah kat ustaz kan. Ustaz selalu ceramah, orang kontak, tanya macam-macam soalan, nak luah. Kadang-kadang saya pernah bantu beberapa orang yang saya bantu melalui telefon dia. Dia call, saya dengar je. Saya dengar, Lepas tu dia sendiri yang bagi jawapan. Oh, saya rasa saya patut buat macam ni lah. Saya kata, dah okey dah. Dia kata, saya terbantu. Terima kasih Cik Fazli sudi dengar. Itu yang keempat lah. So yang sebenarnya yang terbaik, bila Ustaz sebut tadi, saya tengok Ustaz Aslin, saya kata, yang terbaik sebenarnya adalah apabila kita bercerita, mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam maknanya, dalam solat tadi, dalam solat tu sebenarnya, sebab tu saya rasa pengurusan emosi terbaik adalah dalam solat. Maknanya dalam solat kita bercerita pada Allah kan. Tapi tak adalah cerita dalam bahasa Melayu, kata-kata semayang tu, ya Allah aku tengah masalah kan. Maknanya dalam sujud, itulah pengurusan emosi terbaik. Sebab dia nak lepaskan angin tu. Bila belon tu kecil, kita akan semakin rasional. Semakin kecil belon, semakin rasional. Kan? Bila semakin besar, sebab tu dia tak rasional. Itu yang disebut. Itu yang disebut kalau kalau kamu ingin bercakap-cakap dengan Tuhan seolah-olah ya. Bercakap dengan Tuhan ni maknanya seolah kita mengadu dengan Tuhan, maka dirikan sembahyang. Kalau kamu ingin Allah bercakap dengan kamu, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran tu kan kalamullah kan? Betul, sebab tu perhubungan antara dua cara, sama ada kita bercakap dengan Allah atau kita nak Allah bercakap dengan kita, iaitu sembahyang.
dan juga baca Quran, dia satu benda yang menenangkan jiwa. Kan? Saya pernah banyak kali kadang terlibat dengan maksudnya benda pengurusan emosi ni. Bila kita ajar untuk baca Al-Quran, memberi ketenangan kepada orang yang membaca tu. Kan, saya pernah bersama dalam operasi kemanusiaan di Pakistan ketika Pakistan digempa bumi pada tahun Oktober 2005. Allah Akbar. Rumah runtuh, keluarga ni masih terperangkap dekat bawah ni. Orang sangat sedih. Tapi saya melihat dengan mata saya sendiri bahawa orang lebih tenang dengan membaca Al-Quran. So sebab apa? Quran tu seolah-olah Allah bercakap dengan kita. Maknanya ketenangan, letupan-letupan bacaan tu menenangkan jiwa kita tu. Allahu Akbar. Pengalaman sangat menarik, Ustaz. Betul-betul. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yalah, betul lah sebab saya silakan. Betul lah sebab tu saya rasa bila dalam PKP pun sebenarnya bila saya tengok, saya fikir-fikir balik kan, saya tahu ramai yang stres dalam keadaan down, bisnes tak boleh berjalan, hilang pendapatan, hilang punca pendapatan, ramai yang stres kan. Saya gembira, saya yakin sebab Allah susun tu cantik. Sebab dalam keadaan macam tu tiba-tiba datangnya Ramadan tu sebenarnya bulan pengurusan emosi kita sebelum kita tengah stres, tengah serabut kan. Tiba datang Ramadan. Jadi itulah sebenarnya yang membantu kita menguruskan kembali stres kita, ketakpuasan hati kita. Dan sebenarnya saya kadang-kadang ada orang tanya saya kan, kenapa saya ni terlalu banyak diuji kan? Ada orang tanya kan. Saya akan jawab macam ni sebab cuba cek balik kita bila semayang, dalam semayang kita, dalam keadaan ada masalah dan tak ada masalah, beza tak semayang? Biasa kalau tak ada masalah, kita semayang, ya Allah, dia panggil autonomous semayang tu kan. Akad takbir Allah, dah sudah semayang, cepat betul semayang kan. Sebab apa, semua berlaku secara automatik kan. Kan? Bila tak ada masalah kan. Akad takbir pun kadang-kadang, ya Allah, orang perempuan boleh audit nanti sejuk, apa barang ada, apa barang tak ada, nak masak apa, semua resipi boleh siap dalam semayang. Kan? Tapi bila ada masalah, berdiri pun dah berbeza. Berdiri itu dah, ya Allah, nak menghadapmu, ya Allah, nak meluahkan. Berdiri pun dah beza. Maknanya bila Allah sentiasa bagi ujian pada kita, maknanya Allah sebenarnya sedang membantu kita meluahkan emosi dengan Allah. Dan juga sebenarnya Allah memberikan kita peluang untuk kita lebih khusyuk berbanding yang sebelum-sebelumnya. Yang kita kadang-kadang take for granted. Sebab apa, Ustaz? Kadang-kadang kita ni, dia satu istilah, macam contoh dalam bab emosi, saya suka sebut keterbiasaan membunuh perasaan. Keterbiasaan membunuh perasaan. Bila dah terbiasa buat, jadi autonomous, dah tak ada perasaan. Kan? So nak bawa balik kesedaran perasaan tu, dia kena sentiasa. Tu Allah bagi macam-macam tu supaya perasaan tu sentiasa datang. Kan? Sentiasa datang, sentiasa kita refresh kan, kita mengharap sentiasa. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dua perkara untuk kita makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Allah jadikan masalah, dan yang kedua hajat. Kan? Jadi maknanya ada hajat dengan ada masalah, dia menjadikan peluang untuk kita makin rapat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Ustaz Faiz sebut tadi lah. Maknanya beza sembahyang dengan ada masalah dengan orang tak ada masalah, maknanya kebiasaannya orang rasa beza lah. Ada masalah dia akan lebih khusyuk lagi, lebih doa lebih khusyuk lagi. Dan sebenarnya amat malang orang yang ada masalah dan ada hajat tapi dia makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana amat malang. Sebab ada orang yang ada masalah dan hajat, dia makin jauh. Dia makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan itu adalah naturally manusia dia akan mencari siapa Allah, maknanya mencari Tuhan yang mencipta ketika ada masalah tu. Jadi maknanya masalah ada hajat, cari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sentiasa insya-Allah. Seronok saya malam ni boleh sembang dengan ustaz ni, banyak ilmu yang saya dapat juga malam ni. Alhamdulillah. Nurtizen kita pun tengok berbunga-bunga tu. Banyak love pada malam ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, mungkin kita sudah menghampiri saat-saat akhir. Mungkin sebelum kita tamat, mungkin Ustaz Fazli ada maknanya nasihat lah kan daripada sudut pengurusan emosi secara praktikal kepada nurtizen kita. Silakan. Okey. Subhanallah. Saya ni sebenarnya saya seronok malam ni sebab banyak yang saya dapat belajar dengan ustaz jugalah. Alhamdulillah. Dan para penonton sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya bila cakap tentang emosi, bila kita faham tentang belon emosi tu, sebenarnya kita akan
faham bahawa bercerita ni satu keperluan. Bercerita ni maknanya mengurus emosi dengan mengekspresi supaya dia tidak kekal di dalam. Dia isu kadang-kadang contoh, bila kita ambil contoh lah isu-isu rumah tangga Ustaz, dia sebenarnya cerita dia kadang-kadang bukan bermula dengan isu besar pun, tapi isu yang kecil. Isu kecil yang simple kan. Yang dia terasa hati simpan, terasa hati tiup, simpan. Makin lama makin besar bila tidak diuruskan. Jadi bila tak diuruskan tu dia makin lama makin besar. Sebab tu saya tengok ada satu kajian tu Ustaz, cerita pasal punca-punca remeh penceraian, punca-punca remeh. Saya baca tu Ustaz, dia punya contoh-contoh tu saya rasa ya Allah sampai tahap macam ni kan. Contoh antara contohnya. Cerai kenapa? Suami isteri berebut remote TV. Cerai. Kan? Kerana Cerai remote sebab TV, remote TV. Kerana remote TV. Isteri makan dalam kereta, kena cerai. Punca-punca remeh. Tapi saya tak melihat benda tu sebenarnya sebagai punca. Dia hanya trigger yang besar sebenarnya, yang bawah yang disimpan lama ni. Sebab itu sebenarnya antara paling penting adalah mengekspresi dan juga menguruskan segera. Benda kecil selesaikan segera. Barulah dia tak berkumpul. So cerita dia bila yang lama ni berkumpul tu yang masalah tu kan. Jadi ekspresi dia macam mana, luahan dia macam mana. Sebab tu Ustaz, saya kadang-kadang bila kita sebut contoh, kita sebut geng-geng membawang ni Ustaz. Geng-geng membawang kan. Rupanya geng-geng bawang ni itu adalah proses terapi dia. Okay. Proses terapi. Membawang tu terapi bagi dia kan. Bila cerita rasa lega, kalau letak dalam hati, ya Allah, orang sebelah rumah tukar kereta, aku geram betul. Tak tahu nak cerita kat siapa kan. Jadi bawang lah. Jadi membawang tu proses terapi dia. Cumanya caranya tak betul lah. Caranya salah lah kan. So, ceritanya adalah ekspresi. Maknanya kecilkan dulu. Terapi bawang. Terapi Yang penting jangan terapi. Yang penting Ustaz, jangan terapi kunyit. Itu je. Apa ni? Okay. So dia kena diurus. Kadang-kadang saya selalu pesan juga pada netizen kan, apa dia, dalam hidup kita ni jangan cari puas hati, kita kena cari ubat hati. Sebab kalau kita cari puas hati, kita tak akan pernah habis cari puas hati ni. Tak akan pernah habis. Tapi kita cari ubat hati. Sebab orang yang hatinya sentiasa diubat, dia akan lebih berlapang dada, mudah memaafkan kan. Dia lebih maknanya mudah untuk menyayangi. Tapi kalau berlumba-lumba cari puas hati, tak ada siapa yang akan dapat puas hati. Sebab manusia ni memang itu dia. Dan ini juga Nabi SAW sebut kan. Nabi kata kalau anak Adam dibagi dua lembah emas pun, dia tak akan cukup. So maksudnya jadi maksudnya jangan cari puas hati. Cari ubat hati. Itu penyelesaian yang terbaik lah. Dan sebagai terakhir saya nak sentuh sikit macam ni lah. Sebab satu lagi cerita tentang pasal rumah tangga kan. Sebab sekarang ni saya ada banyak pasal rumah tangga. Suami-suami yang mungkin dia kata romantis lah. Dia kata saya bukan orang romantis Ustaz. Mungkin isteri nak kepada romantis, tapi dia kata saya bukan jenis karakter macam tu. Saya kata pada saya, kalau kita nak, kita belajar. Kerana apa? Romantis ni bukan hanya keperluan emosi, memenuhi keperluan emosi pasangan, tetapi dia juga adalah sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi sangat romantis dengan para isteri, dengan sebelah orang isteri. Macam-macam Nabi buat, nak tawan hati Aisyah macam mana kan. So, maknanya sekarang ni saya rasa membaiki rumah tangga adalah satu perjuangan yang sangat besar, yang sangat penting, yang sebenarnya mempengaruhi generasi terbina, generasi pada masa akan datang lah. Sebab tu antara yang penting komponen dalam membaiki rumah tangga adalah membaiki emosi, membaiki keperluan emosi, memenuhi keperluan emosi, dan juga membelai dan juga menjaga emosi lah. Itu saya rasa setakat yang termampu saya kongsi lah. Tapi mungkin kita boleh ingat satu benda juga kan. Rumah tangga dibina daripada apa yang kita beri, bukan apa yang kita dapat ya. Maksudnya kalau asyik suami saja ataupun asyik isteri saja yang berlapang dada, suami buat tak tahu atau isteri buat tak tahu, maknanya susah juga kan. Susah juga betul. Itu yang pernah satu ketika Ustaz, saya ada program mengenai kekeluargaan ni. Jadi bila saya kata okey, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah sekalian, sedangkan lidah lagi tergigit kan, apatah lagi suami isteri kan. Dia waktu soal jawab tu kata Ustaz,
betul Ustaz, sedangkan lidah kita gigit, apatah lagi suami isteri. Tapi kan Ustaz, saya ni nak jadi gigi Ustaz. Biar suami jadi lidah Ustaz. Biar suami yang gigit. Mana sentiasa menjadi pemangsa lah, bukan jadi mangsa lah, dia pemangsa lah. Ya, ya. Maknanya dia nak jadi gigi, dia yang menggigit dia kerja. Okay. So jadi maknanya rumah tangga adalah apa yang kita beri, apa yang kita terima. So maksudnya bila sama-sama faham benda ni, sama-sama berkorban, sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri, dan bila sama-sama memperbaiki diri, maknanya sama-sama menuju pada satu cita-cita yang sama, iaitu berkeluarga sampai ke akhirat. Oh. Hashtag love till jannah Ustaz ni, love till jannah ni. Oh, love till jannah, love till jannah. Okay. Saya rasa Ustaz kita kena buat satu lagu. Kita duet Ustaz lagu ni, lagu cinta hashtag till jannah ni. Mungkin kita kena buat kat Ustaz satu. Ustaz boleh nyanyi suara sedap. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, so, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Fazli yang sudi sama kita hari ni. Saya rasa tajuk pada malam ni walaupun santai tapi sampai sebab sebenarnya ramai yang maknanya dalam pengurusan emosi antara penting adalah emosi keluarga, cinta dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada pengongsian Ustaz Fazli. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berduet lagi. InsyaAllah. Saya pun sebenarnya nak ucap terima kasih kat Ustaz jugalah sebab sudi jemput saya lah, sebab saya pun seronok banyak belajar Ustaz. Sebab para penonton, saya rasa sahabat-sahabat kita menonton tahu Ustaz ni macam-macam knowledge. Kalau Ustaz bagi fakta tu semua tergamam lah. Jadi baguslah malam ni saya dapat banyak juga belajar dengan Ustaz. Ustaz, mungkin saya nak sebut sikit pada netizen. Jadi saya sekarang ni banyak juga buat video-video inspirasi dalam bentuk talk, dan akan datang ni saya akan launch dalam bentuk video lakonan lah, video lakonan cerita pasal kisah rumah tangga. Jadi kalau nak tengok nanti boleh pergi ke channel YouTube saya Fazli Aziz lah. Di situ saya Fazli Aziz. Yang video lakonan tu belum keluar lagi, minggu depan akan keluar. Baru lepas IG Ustaz Fazli. IG saya Fazli Aziz lah, FADZLI _AZIZ. Facebook pun sama, Fazli Aziz juga. Fanpage pun Fazli Aziz juga lah. Allahu Akbar. Okay, so jangan lupa follow juga IG Ustaz atau Coach Fazli Aziz, FADZLI _AZIZ. Okay, jangan lupa subscribe YouTube channel Fazli Aziz juga. Fazli Aziz juga. Okay, so dah ada yang tolong tuliskan ni, dan juga alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat, sebab kadang-kadang orang nak tahu banyak pasal psikologi, pasal apa semua, tapi tak tahu mana nak cari. Itu yang maksudnya orang yang membahaskan pasal psikologi apa semua memang mana perlu kita wawarkan dan ketengahkan, sebab mengikut kementerian WHO pun bahawa kesihatan mental agak membimbangkan betul. Tahun 2020 rupanya betul 2020 lagi PKP dan sebagainya, takut kita tak dapat urus kita punya emosi dan mental kan, sampai menjadi mudarat bagi kita dan keluarga. Okay? Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Ustaz. Kita jumpa pada masa akan datang, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sidang netizen yang saya sayangi dan kasih sekalian, terima kasih kepada Coach atau Ustaz Fazli Aziz yang berkongsi pada malam ini, di mananya banyak kita kongsikan. Pengurusan emosi sangat penting dalam maknanya dalam kehidupan kita ni. Perkongsian kita pada malam ini saya akan letakkan dalam IGTV, dan alhamdulillah sejak beberapa hari ini pihak Instagram telah maknanya membenarkan untuk saya kongsikan rakaman perkongsian kita ni. Kalau 1 jam lah, maknanya ada dekat dalam maknanya IG, so maknanya boleh tengok. Selain itu boleh tengok dekat YouTube channel saya pun boleh, walaupun muka kabur, tapi yang penting muka wajah Coach Fazli tetap handsome. InsyaAllah. Okay. Kita beri tepukan kepada Coach Fazli dan kepada semua yang mendengar pada malam ini, insyaAllah. Okay.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. So, insyaAllah kita jumpa pada pagi esok, pukul 8 pagi. Kita akhiri dengan doa dan kita tasbih kafarah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia ya Allah. Kurniakan kepada kami kebaikan di akhirat ya Allah, dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah anak dan keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah, yang sentiasa mentaati perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatkanlah wabak dan bala dari kami ya Allah. Belalah orang susah di kalangan kami ya Allah. Permudahkanlah urusan orang yang diuji di kalangan kami ya Allah. Berikan kesembuhan kepada orang yang sakit di kalangan kami ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Kita akhiri sama-sama, kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jumpa pada esok pagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.